Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Kerajaan Perpaduan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan hari ini. Sudah pasti, ada saja masalah yang dihadapi. Nah, hari ini pula saudara-saudara ataupun yang terkini, terdapat satu kenyataan dari ahli Parlimen Perikatan Nasional yang sangat-sangat rare. Kenyataan rare. Kenyataan yang bagi saya jarang-jarang dikeluarkan oleh mana-mana ahli parlimen dari pembangkang. Seorang ahli parlimen dari Perikatan Nasional telah membuat kenyataan. Beliau berkata, akan terus mendoakan supaya kerajaan jatuh. Ahli parlimen dari Perikatan Nasional yaitu Zawawi. Nah, saudara-saudara, setelah saya melihat kenyataan beliau ini melalui satu artikel dari Malaysia Kini, menurut Zawawi, beliau akan terus mendoakan supaya kerajaan jatuh. Seorang anggota Parlimen PN mengakui dia secara pribadi mendoakan kejatuhan pentadbiran 22 bulan kerajaan PH sebelum ini. Malah, Nik Muhammad Zawawi Saleh, PN dari Pasir Putih, terbuka dia akan melakukan perkara yang sama terhadap pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nah, apa yang mengejutkan, apa yang berlaku selepas beliau membuat kenyataan itu, setelah dikongsi melalui laman ataupun artikel, page dari aplikasi X, melalui Malaysia Kini Bahasa Malaysia, di dalam ruangan komen, disangkakan banyak komen yang positif diterima susulan kenyataan dari ahli parlimen PN tersebut yaitu Zawawi. Mungkinkah dia berharap ramai akan menyokong kenyataan beliau mendoakan kerajaan jatuh? Nah, saudara-saudara, saya secara pribadi, saya tidak menyokong kenyataan untuk menjatuhkan kerajaan. Kita dapat melihat kerajaan yang ada hari ini sedang dalam pembangunan, sedang dalam pentadbiran. Nah, kita berdoa untuk kestabilan politik. Bukan berdoa untuk kejatuhan kerajaan. Nah, saudara-saudara, adakah mereka terlalu membenci pentadbiran kerajaan hari ini? Bukankah kalau mereka juga jadi kerajaan, kalau mereka terima kenyataan yang sama, mendoakan agar kerajaan mereka jatuh, apa pula perasaan mereka? Nah, di dalam ruangan komen, ada yang kata di sini yang pasti mengejutkan ramai kepimpinan Perikatan Nasional dan PAS. Ada yang kata sini, PAS memang suka buat kerja syaitan. Nah, di dalam ruangan komen ini. Ada juga berkata, doalah sebab insya Allah doa itu tidak dimakbulkan kerana hati sudah kotor. Memang otak fikir negatif saja. Ada berkata di sini, meluatnya aku. Nah, bagi saya ini satu tamparan yang hebat untuk Perikatan Nasional lagi. Susulan kenyataan salah satu MP dari PN ini yang mendoakan agar kerajaan jatuh. Ada kata, apa jenis manusia? Mereka juga berkata, doakan supaya PAS dilaknat Tuhan di dunia dan di akhirat. Ada berkata, doa ulama jahat tidak akan dikabulkan, dan doa yang buruk akan kembali kepada pendoanya. Berbeza ideologi tidak bermaksud perlu huru-harakan negara. Adakah politician berniat sedemikian? Jika berniat lupakan solidarity, tidak ada makna inginkan negara luar aman, tapi dalam negara cuba huru-harakan. Tunggulah waktu undi dan yakinkan pengundi untuk dapat mandat. Nah, ini satu komen yang saya setuju. Tunggulah waktu mengundi, yaitu pada pilihan raya umum ke-16 pada tahun 2027. Kalau benar-benar nak jatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tunggulah pada PRU 16. Berdoalah supaya pada PRU 16
pembangkang pula yang menang, Perikatan Nasional yang menang. Nah, itu barulah tepat, bukannya mendoakan kerajaan jatuh hari ini. Nah, saudara-saudara di dalam ruangan komen, kebanyakannya komen negatif, memberikan respon pandangannya negatif terhadap kenyataan dari ahli parlimen PN yang mendoakan. Terus doakan supaya kerajaan jatuh, yaitu Zawawi. Bagi saya ini satu lagi tamparan yang hebat untuk PAS dan Perikatan Nasional. Apa komen Anda, saudara-saudara? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang share, like, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi dengan satu lagi isu yang hangat. Nah, saya melihat dalam sebuah artikel dari Malaysia Kini baru-baru ini, terdapat satu tajuk artikel, "Bersatu Dakwa Ada Pergolakan Dalam PAS Perlis." Nah, melalui pembacaan saya melalui tajuk artikel ini saja, adakah pergolakan berlaku di dalam kepimpinan Perikatan Nasional di negeri Perlis? Nah, apakah yang sebenarnya berlaku? Adakah adakah kesalahpahaman timbul di antara Perikatan Nasional di dalam Perlis, ataupun mungkin ada ketidakselarian? Nah, saudara-saudara, artikel ini daripada Malaysia Kini. PAS Perlis dilaporkan sedang bergolak dan ia didedahkan oleh pemimpin kanan Bersatu negeri itu. Nah, yang mendedahkan, kononnya ada pergolakan di dalam PAS Perlis, adalah didedahkan oleh pemimpin kanan Bersatu sendiri. Menurut Abu Bakar Hamzah, antara isu yang melatari konflik kedalaman PAS ialah terkait dengan kefahaman agama, selain susun atur gerak kerja dan pentadbiran negeri. Di petik FMT, pengurusi Bersatu Perlis mendedahkan keadaan tersebut memang meletakkan mereka berada dalam keadaan tidak selesa di sebalik kedudukan kedua-dua parti bersama dalam Perikatan Nasional. PAS sedang bergolak di Perlis. Tidak ada keselarian dan kesaksamaan dalam kalangan kita, katanya di petik portal berita berkenaan. Nah, kenyataan daripada pengurusi Bersatu Perlis sendiri bahwa tidak ada keselarian dan kesaksamaan dalam kalangan PAS, dalam kalangan kita. PAS sedang bergolak di Perlis. Nah, beliau juga mendedahkan keadaan tersebut meletakkan mereka berada dalam keadaan tidak selesa di sebalik kedudukan kedua parti bersama dalam Perikatan Nasional. Nah, saudara-saudara, tonton apapun, adakah di sini PAS dan Bersatu Perlis akan berpecah? Nah, itu menjadi persoalannya. Ataupun mereka akan mendapatkan satu jalan penyelesaian yang dapat mengekalkan kepimpinan Perikatan Nasional di Perlis. Dalam pada itu, PN yang berjaya menguasai kerajaan Perlis melalui PRU ke-15 yang diadakan pada 19 November tahun lepas, gandingan itu memenangi 14 kerusi daripada 15 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Kata Adun Kuala Perlis itu, pergolakan berkenaan tidak membabitkan Bersatu. Bagaimanapun, kata Abu Bakar, Bersatu Perlis tidak bercadang untuk campur tangan dalam kemelut tersebut, kerana ia hanya melibatkan PAS. Nah, kenyataan daripada Abu Bakar, Bersatu tidak akan bercadang untuk campur tangan di dalam kemelut tersebut, kerana ia hanya melibatkan PAS. Satu-satunya kerusi yang gagal dikuasai PN ialah Indera Kayangan yang dimenangi Gan Ailing dari Pakatan Harapan. Dengan kemenangan besar itu, Pesuruhjaya PAS Perlis Muhammad Syukri Ramli yang juga Adun Sanglam dipilih sebagai Menteri Besar. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan artikel ini? Bersatu dakwa ada pergolakan dalam PAS Perlis. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.